Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita membuka majlis kita pada petang ini dengan umur kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dimahati Encik Zali Azam bin Muhammad selaku pegawai psikologi Pakat Uniza merangkap penasihat Kelab Kejayaan Uniza yang yang dikasihi para mahasiswa dan mahasiswi dari kampus Gabadak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana limpah dan kurnia dan izinnya dapat kita bertemu di sini secara langsung bagi mengikuti program resume berkualiti tak tu anjuran Kelab Kejayaan Uniza pada petang ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, program kita pada hari ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa dan mahasiswi dalam merangkai resume sebagai persediaan menempuh alam pekerjaan yang akan datang. Di samping itu, program ini dapat membantu para mahasiswa dan mahasiswi terutamanya dalam menghasilkan resume yang menarik dan mengikut format yang betul. Okey, program pada petang ini santai-santai sahaja. Jadi, para peserta, sekiranya anda mempunyai apa-apa persoalan untuk ditanyakan kepada panel kita, dipersilakan untuk menulis di ruangan chat sepanjang kita berlangsung. Okey? Dan diingatkan lagi kepada para peserta untuk mendaftar kehadiran anda pada link kehadiran yang disediakan di ruangan chat. Kerana kita akan ada sesi yang special di akhir program kita ini. InsyaAllah. Okey, baiklah. Hadirin yang dikasihi sekalian, bersama kita pada petang ini ialah Encik Zali Azam bin Muhammad atau lebih mesra dipanggil Encik Zam, pegawai psikologi Pakat Uniza yang akan bersama kita untuk memberikan perkongsian dan pendedahan yang menyurut tentang resume yang efektif pada masa kini. Apa khabar Encik Zam? Alhamdulillah sihat Izat. Ya, Alhamdulillah Encik Zam. Terima kasih kerana hadir pada petang ini Encik Zam. Ya, sama-sama. Okay. Sebelum saya menjemput sebelum saya menjemput ahli panel kita Encik Zam untuk memulakan sesi langkah dan mengatur bicara beliau, izinkan saya berkongsi sedikit tentang biodata panel kita pada petang ini. Beliau adalah seorang graduan UM dalam bidang kaunseling. Beliau telah menjadi seorang pegawai psikologi dari UPM selama 14 tahun. Ya, beliau sangat begitu berpengalaman dalam bidang ini. Beliau juga telah berkhidmat sebagai pegawai psikologi di Uniza kita ini bermula 2018 sehingga kini. Saya berharap agar semua hadirin dapat bersedia dengan mengeluarkan pen, buku nota, iPad dan semuanya supaya dapat kita mencatat butir-butir input dalam perkongsian kita pada hari ini. Oleh itu, tanpa lengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Encik Zam untuk memulakan sesi perkongsian kita pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Izzat, moderator kita pada petang ini. Dan tak lupa juga kepada semua jawatankuasa daripada Kelab Kejaya yang kata betul-betul lumus untuk memastikan program pada petang ini dapat dilaksanakan. Dan terima kasih juga kepada semua pelajar, mahasiswa-mahasiswi seramai lebih 50 orang yang dapat join kita pada petang ini. Dan mudah-mudahan masa yang diperuntukkan pada petang ini memberikan manfaat yang besar untuk orang kata keberhasilan lah masing-masing selepas next step, next level dalam kehidupan antum semua habis belajar nanti akan masuk ke dalam dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan mungkin sebagai usahawan,
mungkin sebagai freelance ataupun juga bekerja dengan mana-mana majikan, bekerja dengan organisasi swasta, kerajaan, NGO. So perkara ini merupakan satu nature lah ataupun satu perkara, satu benda yang semua orang akan bakal lalui, insya-Allah. Lambat cepat itu kita kata atas rezeki masing-masing, tetapi kita boleh pilih apa tindakan yang kita boleh buat untuk nak memastikan kita tak tersisih. Okey, sebagaimana yang Izzat ceritakan tadi, untuk petang ni kita akan orang kata tengok sedikit berkenaan dengan resume. So resume ni pula sebagaimana yang kita maklum, dia orang kata banyak kelompok. Senang cerita, selalu saya sebut banyak mazhab dia yang mengatakan resume yang bagus begini, yang tak bagus begitu. Satu-satu resume yang nak mesti orang kata mendapat perhatian majikan, recruiter ataupun pihak-pihak yang akan mengambil calon baru untuk masuk ke dunia kerja mereka adalah menerusi resume. Resume walaupun sehelai kertas ataupun 2 helai kertas maksimumnya untuk resume ya. So orang kata dia akan memberi satu gambaran yang menyeluruh dan satu orang kata pandangan pertama yang penting daripada resume itulah nanti menentukan sejauh mana seseorang tu akan diterima dalam dunia kerjaya. So dia ada satu funnel yang agak besar, agak banyak stepnya untuk melayakkan seseorang dapat diterima dalam satu organisasi. Lepas masuk tu pula akan ada juga fasa-fasa lain di mana fasa percubaan, fasa peralihan, ada semua benda yang mesti dilalui untuk seseorang tu boleh menjadi seorang pekerja yang baguslah. Dan kalau ada di kalangan anda yang bercita-cita untuk menjadi usahawan, resume juga mungkin perlu ataupun CV mungkin perlu untuk disediakan bagi mendapatkan kemudahan pinjaman, contohnya nak bina joint venture dengan mana-mana pihak. So perkara itu akan menjadi satu keperluan nanti. So saya ada juga sediakan sedikit slide macam Izzat kata tadi, kita petani santai-santai je, saya just deliver apa yang saya rasa penting dan utama. Kemudian kalau ada soalan boleh terus bertanya di ruangan chatting. Nanti Izzat ataupun saya akan tengok dan saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Dan mungkin juga dalam penerangan saya nanti akan ada yang anda rasa macam kenapa saya dengar orang lain macam lain? Kenapa yang dulu saya dengar macam ni? Okey ya. So bagaimana yang saya katakan tadi, dia banyak aliran, banyak mazhab dan juga kadang-kadang bergantung kepada jenis industri. So untuk petang ni saya just fokus pada satu pandangan yang saya rasa sangat sesuai diguna pakai kepada fresh grad. Orang yang habis belajar nak minta kerja, saya rasa ini satu bentuk penyediaan resume yang sangat bersesuaian dengan anda. Kenapa kita kena belajar resume dan kita kena tahu format yang betul, sebab maklum sajalah kalau dulu antara program yang saya buat dengan pakat ni dengan Kejaya ni, dulu kita unit Kejaya ada banyak perubahan dari segi pusat tanggungjawab. Antara perkara yang kita fokuskan kepada pelajar tahun 1, semester 1 tu, kalau ada yang masih ingat ni, kita akan buat kerjasama dengan kaunseling, kita akan share berkaitan dengan kesihatan mental dan pada masa sama perancangan, persediaan apa yang perlu dibuat untuk nak masuk dunia kerja. Yang kata baru lagi masuk universiti, kalau yang dah diploma dekat Uniza atau dekat mana-mana mungkin tak ada kejutan sangat. Tapi kalau yang orang kata daripada tingkatan 6 contohnya masuk ke universiti tengah dalam proses untuk nak buat adjustment persekitaran yang baru, tiba-tiba disogokkan dengan macam-macam maklumat, masuk juga berkaitan dengan Kejaya. Tengah seronok-seronok dapat berjaya masuk universiti, tiba-tiba saya dengan kawan saya masa tu, Pak Farah, nanti saya kenalkan, menakut-nakutkan graduan masuk ke universiti belum tentu dapat kerja.
Dan kalau kita tengok statistik dari tahun ke tahun selalunya bertambah. Graduan yang menghadapi kesukaran memperolehi kerja selepas habis belajar. Tutup tahun 2020, kita pula dilanda oleh satu wabak yang tak selesai dan orang kata masih lagi membuatkan kehidupan kita tak begitu normal. Dah ada bayangan yang sangat besar orang yang ada di rantauan tidak dapat balik raya tahun ni. Tahun lepas pun ramai juga, tapi ada ramai yang dapat balik. Dan kata pelajar, alhamdulillah mahasiswa Kementerian Pengajian Tinggi bersetuju untuk membenarkan antum semua pulanglah dengan hati-hati sebab setakat ni di bawah universiti sempena pemilihan majlis perwakilan pelajar itu ada juga yang buat kempen secara terbuka dan ada mereka yang yang positif COVID. So kenapa ini penting? Sebab kata inilah salah satu alat yang menjadi permulaan bagaimana seseorang majikan akan memilih pekerja yang akan masuk kat dia melalui resume. Setakat ini inilah yang ada. Walaupun kita dah ada bercakap tentang video resume, sistem profile personal, tapi resume masih lagi menjadi perkara utama dan pertama untuk seseorang pekerja dinilai. Okay. So ini yang saya katakan tadi, saya bersama dengan Puan Farah selaku kaunselor Kejaya pertama dilantik di UNIZA pada tahun 2018. Kita ada kaunselor yang menguruskan pembangunan personal. Dah lama dah sama dengan universiti yang lain, tapi untuk 100% kita fokus kepada Kejaya baru bermula 2018 lah. So daripada situ saya Puan Farah dibantu dengan bimbingan dan direction daripada pengarah-pengarah yang mengetuai pakat ni. Kami cuba untuk nak sediakan maklumat, perkongsian ilmu, program untuk mampu menyediakan anda dapat masuk dunia kerja dengan lebih mudah ataupun dunia usahawan. Okey, dalam penyediaan resume nampak hanya sekeping ataupun 2 keping kertas, tetapi sebenarnya saya minta kepada semua yang ada petani dan nanti kau boleh sharing dengan kawan-kawan yang tak hadir, membuat resume adalah melibatkan mental dan fizikal kita. Kalau saya suka istilahkan bahawa dalam resume, dalam kertas yang selai ataupun 2 helai itu, dia ada spirit dia sendiri. Kertas macam ni, ada spirit dia yang tersendiri. So kalau seseorang tu buat resume tanpa persediaan mental yang jelas, mungkin daya yang ada pada resume tu macam tak berapa lah. Daya yang macam mana? So dari persembahan resume tu sendiri, recruiter boleh tahu budak ni ataupun calon ni okey ke tak okey. Hanya semudah itu. Mereka yang duduk bertahun-tahun untuk nak memilih orang tu untuk masuk dunia kerja, dia tahu orang kalau bentuk resume yang macam ni tempat kerja macam mana. Kalau dah setahun, 2 tahun, 3 tahun daripada seorang sampai beribu orang menunjukkan keadaan yang sama dengan bentuk resume macam tu, karakter dia tempat kerja macam ni, so sekali dia tengok dia dah boleh agak dan dia dah boleh buat saringan awal. Kita tak nak sampai dia resume belum dia tengok dan nilai kita tolak tepi. Itu kita tak nak. So, apa persediaan mental? Persediaan mental adalah pertama keyakinan tentang kemampuan anda untuk menyumbang dalam mana-mana organisasi. Dan bila buat dengan penuh kesungguhan, buat dengan penuh semangat, buat dengan penuh orang kata desire of kemahuan yang membuat-buat. Desire, burning desire. Keinginan yang sungguh-sungguh untuk dapat kerja, bukan sekadar aku nak tengok kau punya resume macam mana, tengok kejap kau ada sokopi tak, bagi aku kejap lah kopi paste lebih kurang, tiba-tiba orang kata menghasilkan resume yang sekali orang tengok orang reject. Dari segi fizikal, ini maksudnya kalau kita tengah tak sihat ke, tak emosi tak stabil ke, kepala tengah fikir banyak benda ke, okey just KIV dulu untuk buat resume, pastikan dalam keadaan fizikal betul-betul fit, fresh, baru orang buat yang tu. So saya nak menunjukkan bahawa persediaan mental dan fizikal ni elemen yang perlu ada dalam membuat resume. Okey, kalau ikutkan pecahan, ini secara kasar secara kasar yang
kami cuba create satu bentuk modul yang perkara yang paling asas, paling basic yang mesti dikuasai oleh semua pelajar UNIZA. Pada tahun 1 apa dia, tahun 2 apa dia, tahun 3 apa dia. Dan benda ni saya dengan Puan Farah pun kadang-kadang kita merujuk kepada universiti-universiti lain bagaimana mereka menyediakan program pembangunan kerjaya pelajar masing-masing. So kami ada satu platform yang kita kenali sebagai Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti Awam. Di situlah kami berkongsi pandangan, berkongsi ilmu dan idea bagaimana nak menyediakan satu bentuk program pembangunan kerjaya yang betul-betul boleh membantu student. So hari ini kita berada dalam tahun 2. Kenapa kita kata persediaan resume pada tahun 2? Sebab nanti pada tahun 3 anda mungkin akan menghadapi LI. Untuk masuk ke LI sekarang ni pun pihak majikan nak tengok resume. So kita nak pastikan pelajar kita yang nak mohon LI pun mempunyai resume yang mencukupi sifat dan rukun sah sebuah resume. Kan? Boleh clear? Kalau ada pertanyaan boleh terus bertanya di ruangan chat. Agaknya semua dah makan ya? Sahur tadi? Dah Cik Zam. Makan sekarang tak aci. Sahur tadi lah. Jangan buat kata makan tengah hari ke? Yang mana dapat status ABC tu tak apa kan? Okey, seterusnya kat sini juga saya nak sentuh sikit sebab kerana apa ya, sekarang ni hampir saya boleh kata 90% lah, 90% pelajar yang masuk ke institusi pengajian tinggi termasuk Universiti Awam, Politeknik ke, Kolej Komuniti, kadang-kadang mereka mendapat kursus yang bukan pilihan dia. Kalau saya tak salah semua nak masuk ke universiti dulu ada 18 pilihan ataupun 12 pilihan. So, zaman saya dulu hanya 5 pilihan. Itu pun dah rasa pening nak pilih universiti mana, nak pilih kos mana. Tapi saya tengah berhadap sekarang ni dengan mereka yang dah pun orang kata diterima masuk ke universiti dan telah belajar kursus yang mungkin kena dengan pilihan ataupun tak kena pilihan, dan ada juga yang kadang-kadang tu dapat pilihan yang tak diminta. Tapi tiba-tiba keluar surat tawaran satu kursus, kalau tak terima takut tak dapat yang lain lah terima juga. So, kerana apa? Itu tak ada masalah, tak ada isu. Orang kata belajar di universiti, diploma ataupun degree itu satu bentuk proses orang kata kematangan diri, menimba ilmu, menimba pengalaman, tetapi secara psikologinya anda boleh kenal diri anda, jenis personality terutamanya anda ini sesuai dalam bidang kerja yang macam mana. Ambil contoh kalau macam saya kerja sebagai dalam bidang sosial. Bidang sosial maksudnya berjumpa dengan manusia. Kalau ikutkan hari ini sesi yang kedua kan, kita semalam pun dah ada satu sesi yang kampus besuk dengan kota kan? Ya. Tembilan. So sebelum tu pagi Jumaat tu saya ada meeting perbincangan dengan semua universiti dan juga bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Jumaat semalam pagi membincangkan tentang program placement pelajar. So saya terpaksa berjumpa dengan orang, bercakap dengan orang, dengar idea orang, kena bagi pandangan. Kalaulah saya orang yang bukan ciri personality sosial, buat kerja sosial, dia akan jadi sakit. Contoh orang tu dia suka dengan komputer ataupun suka dengan peralatan teknikal. Tiba-tiba letak dia sebagai penyambut tetamu ataupun setiausaha pejabat. Apa akan jadi? Stres dia. Kita akan bekerja satu hari kurang-kurangnya 8 jam. Seminggu kurang-kurangnya 5. Ada orang sampai 6. Cuti satu hari je. So bayangkan kerja ni pula satu benda yang kita akan buat kalau di Malaysia undang-undangnya sampai 64 tahun. Bayangkan. So kita kena buat sesuatu yang serasi dengan kita ataupun kita mampu untuk nak belajar atau menyesuaikan supaya kita serasi, supaya kita kerja dalam keadaan yang happy dan yang penting performance kita mencapai tahap yang dikehendaki oleh majikan. Okey, SWOT personality SWOT analysis ni boleh search kat Google je, nanti anda boleh tahu macam mana nak isi. So ini kita slot lah. Yang utama adalah
tentang resume. Tadi saya sentuh sikit, sebut resume, sebut CV. Ada perbezaan di antara keduanya. Yang ni kena jelas supaya anda tak salah hantar kepada majikan. Katakanlah anda jenis orang yang banyak pelibatan semasa belajar, banyak pelibatan di luar organisasi, kemudian banyak pengalaman kerja, setiap cuti sem akan pergi kerja contohnya, banyak sangat gengsi, lepas tu buat sampai 5 muka surat. So, 5 muka surat, pihak majikan minta hantar resume, tapi anda hantar 5 muka surat, itu dah jadi CV. So, apa pun kelebihan yang ada, itu akan boleh dijelaskan nanti dalam proses yang seterusnya. Untuk resume, dia pilih the best yang paling meyakinkan untuk dimasukkan. Dan resume yang saya cerita petang ni adalah anda hanya boleh menggunakan semaksimum 2 muka surat sahaja. Dah banyak kali keluar daripada mulut saya daripada permulaan tadi, 1 ataupun 2, ya resume hanyalah terhad kepada maksimum 2 muka surat sahaja. Lebih tak boleh. Ini mazhab yang saya pegang lah. Tak kasar pula macam mazhab ataupun aliran yang saya pegang lah. Tapi ada juga yang kata is okay. Tapi saya showkan kepada anda based kepada perkongsian daripada industri, daripada mereka yang lebih banyak terlibat dengan pihak rekruter, dia mengesyorkan 1 ataupun 2 muka surat saja. Itu yang kita panggil sebagai resume. Lebih daripada itu dipanggil CV. Curriculum vitae ke apa dia punya sebutan dia, saya dah lupa. Tapi selalunya kita akan sebut CV. Dan bukan kita je. Kalau saya buat haibahan dengan grup sokongan pegawai, Puan Farah pun buat haibahan ke semua grup-grup yang kita ada, selalunya orang feedback tanya, program CV ke ni, program CV ke ni. Padahal tajuk dah resume okey tak tu. Tapi orang nak tanya CV juga. So kita kena clear petang ni. Yang mana resume, yang mana CV. So saya rasa itulah ringkasannya tentang yang kita boleh tahu. Ada 2 benda, biodata ringkas, latar belakang dan pengalaman kerja. Tapi kalau CV dia akan lebih detail dan lebih banyak. Dan untuk petang ni saya tak akan bagi tahu kena buat apa step pertama macam mana, step kedua macam mana, apanya. Kita terus kepada bedah satu resume dan kita belajar kat situ. Hanya pada satu resume dan kita cuba tengok. Dan saya cadang mungkin kita akan habis paling lambat pukul 4. Kemudian dalam tempoh tersebut, kalau anda ada masa lagi, saya cadangkan untuk terus buat satu resume kepada yang belum ada. Kalau yang dah ada, boleh review balik, tengok adakah tepat dengan apa yang bakal saya sharing nanti, ataupun selepas dah buat nanti, siapa-siapa yang nak saya review, boleh bagi melalui Kelab Kerjaya. Nanti saya akan cuba review. Kalau banyak saya akan share juga dengan Puan Farah, ataupun lebih mesra dipanggil dengan Kak Farah. So nanti kita akan tengok. Hari tu mula permulaan saya berada di UNIZA ni, kita pernah panggil wakil industri. Ada yang seorang tu bercerita, Encik, saya rasa macam Allah, kesian pula, sedih pula tengok resume student UNIZA. Saya tak faham sangat masa tu sebab pada tahun-tahun 2003 masa saya kat Universiti Putra Malaysia dulu, resume rasanya tak ada format, tapi rasanya taklah sampai tahap orang boleh metikaikan kata resume ni okey ke tak okey. Tapi baru-baru ni kita buat pertandingan resume, rasa dah berapa kali kita buat pertandingan resume ni. Bila tengok, ya memang betul. Ada bahagian yang orang kata kerangka utama, benda yang wajib ada pada resume, kadang-kadang tak ada. Saya pernah jumpa resume tanpa rujukan. Resume tanpa rujukan, orang kata salah satu benda yang memang obvious. Walaupun maklumat rujukan tu kadang-kadang majikan tak guna pun. Tetapi dia dah bagi satu signal yang macam, kenapa dia tak letak sama ke dengan dia? Ada benda yang tak kena ke? Sebab pada majikan, pada recruiter, orang nak hantar resume, sekurang-kurangnya dia akan tahu basic format resume tu macam mana. So nanti kita akan bedah insyaAllah satu persatu supaya untuk petang ni anda semua dapat satu gambaran yang tepat dan jelas tentang resume yang
yang standard yang boleh diterima di mata rekruter. Kalau anda semua nak tahu, semalam pun saya dah sebut, kadang-kadang bila iklan jawatan kosong dibuka, selalunya resume yang akan datang berpuluh ataupun beribu kali ganda daripada jumlah jawatan yang ditawarkan. Katakanlah ada satu jawatan ditawarkan 5, selalunya orang akan minta lebih daripada 1,000 ataupun 3,000 orang. Dan semalam saya share pengalaman saya di UPM bila saya nak masuk dulu. Masa sesi untuk nak interview, sambil-sambil nak control nervous lah kan. Kalau tak nervous, pelik pula kan, tak pergi interview. Orang kata pergi interview jangan over confident sangat, tapi jangan sampai pegang resume tu nampak menggigil. So pandai-pandai cover lah kan. Kalau zaman sekarang ni tak nak bersembang dengan orang sebelah, sambil tu boleh tengok TikTok ke apa ke, bagi tenang dulu sikit kan. Masa saya gitu, saya tengah tunggu untuk nak giliran saya masuk jumpa panel temu duga, ada seorang angkat tu, nak tahulah dia sengaja ke nak mendebarkan calon-calon, tak tahu, tapi dia buat troli. So, dalam itu ada 3 guni. Guni yang tak beras ni, yang tak padi tu, besar lah maksudnya kan. So boleh tengok ada 3 ke 4 guni macam tu, saya tak ingat sangat. Tapi bila cerita kat anda semua ni, saya terbayang situasi tu. Dia tanya, tu Puan, apa tu Puan? Ini resume tu yang kita reject. Orang yang datang ni Alhamdulillah lah dapat temu duga. Berapa tu Kak? 3 ke 4 ke 5,000 juga. Dia kata, alamak, masa tu kita rasa, ya Allah, ramai yang minta. Saya ingat masa tu jawatan yang saya minta 3 kekosongan saja. Bayangkan, 2,003. Kalau sekarang, tak tahulah macam mana keadaan. Jadi, the first step kita pastikan sekarang resume yang anda akan buat nanti mestilah menepati basic rukun sahnya untuk dianggap sebagai resume. Okey. Sikit berkaitan dengan ada dalam resume ada pula dia punya kategori chronological resume, functional resume. Yang ni yang kita akan fokus petang ni, dan ada lagi yang bentuk digital, video resume pun ada dah sekarang. Hari tu pun tahun lepas kot sebelum COVID, kami sempat buat video resume dan panggil satu konsultan expert yang dapat certified daripada luar negara untuk nak menerangkan tentang video resume. Kemudian dipanggil resume alternatif ni adalah berkaitan dengan bidang yang lebih santai. Contoh dalam bidang seni ke, kreativiti ke, dia panggil alternatif. Maksudnya dia ada satu format yang tersendiri. Kalau kita guna alternatif untuk benda yang lain, organisasi lain mungkin di reject awal lagi. Macam baru ni pun saya tengok dengan Puan Farah tu ada satu resume tu, ya Allah, ni macam mana ni, tengok pun dah rasa macam tengok apa je kan, tapi yalah masa tu taklah sampai beratus kan, walaupun hadiah ni boleh tahan juga, ramai yang tak join. Tetapi boleh tengok, betul lah agaknya gini lah recruiter tengok, hari-hari lah resume macam ni, awal-awal lagi dah tolak. So kita nak elak yang tu. So are you ready Okay, untuk petang ni kita akan tengok ni sikit lagi lah untuk poin penting, sebab saya sebut dulu takut terlupa nanti. Pertama, yang sebanyak mana maklumat yang ada pada diri anda, pencapaian anda, ingat pilih yang paling terkini saja, iaitu 5 tahun ke bawah. Ni maksudnya macam kita buat assignment juga. So sebelum mungkin rujukan kita tak boleh melebihi daripada 5 tahun. Itu yang paling bagus. Kemudian penggunaan bahasa Melayu boleh buat, tetapi lebih advantage-nya kalau buat dalam bahasa Inggeris. So jadi berbaloi kita ada fakulti bahasa di UNIZA, buat resume dalam bahasa Inggeris, kemudian tu nak minta dia orang double check, anda kena bayar berbaloi. Ataupun anda buat resume dalam bahasa Melayu, kemudian tu bagi kat kawan-kawan yang ambil bahasa Inggeris ke, dalam Kelab Kerjaya ni kita ada NISA, boleh bagi kat dia, bayar sikit dia. So berbaloi, sebabnya bayar sikit itu boleh mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Mungkin bayar tak sampai RM50, tapi nanti dapat first kerja, kurang-kurangnya mungkin dah RM2,000, RM2,500. So berbaloi. Kemudian lepas dah buat tu mesti kena semak, dan semak yang terbaik lepas dah baca sendiri, pas kat orang lain suruh semak. Kadang-kadang yang kita buat kita tak nampak, rasa macam dah betul semua, rupanya ada error.
Kemudian pengisian, kita kena buat ringkas sahaja, tapi walaupun ringkas, biar majikan dapat tahu dengan jelas apa yang ada pada diri anda. Kemudian template kalau boleh guna yang profesional, yang sifatnya profesional. Kalau berwarna-warni itu dah lain. Tapi kalau dalam bidang dalam bidang seni itu lain. Boleh kan sekarang ni? Ada benda nak tanya? Cuba sekejap tengok kat chat. Kok ada yang nak tanya soalan? Belum ada ke, Cik Zam? Belum ada lagi Okay, kita teruskan. Okay. Ini yang saya maksudkan, kita bedah resume supaya terus nampak ini di mata saya, di mata Puan Farah, dan kita minta refer dengan satu industri hari itu, Talent Corporation yang berada di bawah agensi Kementerian Sumber Manusia, dan dia juga ketika itu panggil juga satu konsultan daripada luar untuk nak buat penilaian. Sebab kita sedang merangka satu buku panduan ringkas saja yang nanti anda boleh beli dan guna untuk panduan bagaimana persiapan yang perlu dibuat sebelum masuk dunia kerjaya. So daripada apa yang review, contoh resume yang kita letak dalam buku panduan tersebut, pihak Talent Corp, konsultan dia jemput, dia kata tak ada masalah, boleh diterima, inilah yang dilihat oleh pihak majikan, so kita letakkan yang ni. So saya nak kena kredit lah gambar model tu, Haikal, fakulti FKI tak salah saya, tahun akhir diploma. Dan buku tu kita minta jasa baik dia untuk kita gunakan gambar dia untuk resume dan juga untuk tunjukkan format pemakaian semasa pergi temu duga. Okey, kita tengok perkara yang pertama. Apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada dalam resume? Perkara pertama ini nampak tak besar-besar ni, ada nama penuh. So nama penuh, kalau macam nama saya letak Zali Azam bin Muhammad. Zali Azam bin Muhammad. Binti ni kecil je kan. Kalau orang tengok gambar, lepas tu binti ni tak ada, orang dah tahu dah orang dalam gambar tu jantinanya apa. Tetapi lebih baik letak bin ataupun binti. Kalau macam nama saya sebagai contoh, kalau tak letak binti, tak letak bin ataupun tak letak bin, orang boleh jadi salah faham. Surat, saya pernah juga dapat surat nama saya, kemudian dia punya address Puan. Tu surat kan, orang memang boleh terima lah, orang salah. Ada tu juga orang dah telefon saya, hello, saya pun jawab hello. Suara dengan macu macam ni boleh cakap Puan, alamak. So untuk tak timbul kekeliruan, letak nama penuh yang betul-betul sedikit kan, dalam IC. Orang selalu kalau nak isi borang dia akan mention macam tu. Sebagaimana dalam kad pengenalan, So perkara pertama yang kena letak adalah nama. Wajib ada. Tak ada yang ni obvious, orang kata obvious kesalahannya. Okey, kemudian kena ada maklumat diri yang lain. Basic, hanya basic saja. Kalau zaman saya dulu orang letak bilangan adik-beradik yang keberapa, hobi apa, warna kegemaran apa. Ya, saya tengok lain macam tak okey sikit. Masih boleh dengar? Izzat ataupun mana-mana AJK boleh dengar? Okey, dah okey, Cik Zam. Tadi putus sekejap kan? Okey. Kalau masa dulu orang letak dalam resume bilangan adik-beradik, anak yang keberapa, hobi apa, yang tu tak perlu. Yang perlu hanyalah apa maklumat yang boleh pihak bakal majikan kontak anda, hubungi anda. So hanya perlu letak alamat rumah, nombor telefon, email benda wajib, kemudian satu lagi ini benda barulah dalam mutakhir ni, kita letakkan akaun LinkedIn.
ataupun mana-mana media sosial. Macam semalam ada tanya kat saya letak SB ataupun Insta macam mana. Media sosial lagi better. Lagi better. Maksud saya LinkedIn lagi better sebabnya dia lebih profesional. Kalau orang yang dalam bidang seni ataupun yang buat grafik ataupun buat video editing, mungkin boleh letak link TikTok ke ataupun Insta ke supaya pihak majikan terus boleh tengok apa hasil kerja anda, setakat mana anda punya level. Kan? So email kena pastikan juga. Email semalam saya sebut kalau boleh bagi betul-betul profesional. Yang mana profesional? Seboleh mungkin kalau letak nama sendiri, kemudian @gmail ke contohnya, jangan guna @yahoo. Sebab Yahoo tu Yahudi, tak boleh. Jangan percaya pula ya, kan ada orang pegang, tak boleh guna Yahoo. Kenapa? Saya cakap tu Yahudi. Maksudnya Yahoo pun boleh guna, cuma setakat ni kebanyakan pihak majikan lebih selesa guna Gmail. Dia nampak profesional katanya. Begitu. So guna Gmail. Kalau tak ada, create. Cuma timbul isu kalau nama anda ni masing-masing mungkin yang ada terlalu common dengan banyak orang. Tu susah lagi nak create. Kalau macam saya boleh buat je. Siap Zali Azam ke. Sebab nama saya setakat ni tak banyak yang sama. Tapi cuba create supaya kalau boleh abjad sahaja tanpa ada nombor. Kalau dulu pada pendirian saya, nombor dalam email ni dia satu benda yang tak profesional. Kemudian kalau boleh mudahkan. Kalau nama saya Zali Azam, saya nak buat lain sikit. Zam Zali ke contohnya. So seboleh mungkin kita mudahkan. Okay, Jad? Okey. Okay. Mudahkan. So sekali orang baca ataupun majikan nak tengok, dia type dengan yakin bahawa email ni betul. Kemudian nombor telefon, letaklah nombor telefon. Kalau anda tukar nombor telefon nanti untuk next resume, pastikan update. Ataupun bila dah hantar 10 ataupun 50 resume, dalam tempoh 3 bulan anda diharamkan tukar nombor telefon. Kalau betul nak kerja lah. Sebab ada majikan dia akan buat call. Sekali tak angkat ataupun 2 kali tak angkat, so dia akan terus reject. So dia ada banyak orang yang dia nak temu juga, dia nak saring, so kita kena mudahkan dia. Okey. Maaf, clear saya? Okey, Encik Zam ada peserta bertanya soalan. Okey. Sekejap Izat tengok boleh? Boleh, sekejap. Tadi ada ni. Tak. Teruskan Encik Zam. Maafkan saya. Okey, baik. Okey, selesai untuk maklumat diri Kemudian akaun LinkedIn ataupun mana-mana media sosial anda boleh letak link atau tapi saya lebih sarankan supaya letak QR code. Tapi kalau letak link seboleh mungkin link tu yang telah apa istilah dia boleh attach tu. Bila maksudnya kalau recruiter buka secara dengan email, dia tak print, tu dia nak tekan link tersebut boleh bawa dia ke media sosial masing-masing. So itu penting Okey, kemudian ada 2 benda kat sini. Pengalaman kerja dan juga education history. So untuk kalau tak dengar boleh respon dekat chat supaya nanti tak ada yang terlepas. Okey, Encik Zam. Masa je dah hari, Encik Zam.
kalau ikutkan resume yang diberi, yang dicontohkan ini, yang kita bedahkan ni, perkara pertama yang diletak selepas biodata adalah berkaitan dengan pengalaman kerja. Tapi yang sebenarnya saya nak cadangkan kepada anda adalah anda sebagai fresh grad, mengikut aliran yang saya pegang ni, perkara yang kedua mesti letak selepas maklumat diri adalah berkaitan dengan latar belakang pendidikan anda. So, latar belakang pendidikan anda pula tak perlu letak semua sampai darjah 6 ke contohnya, tak perlu. Just letak susunannya adalah yang terkini anda ada. Kalau ada degree, tak degree, kemudian ada diploma, letak diploma, ada kalau macam yang dicontohkan ni, matrik, letak matrik, kalau SPM, letak SPM, kalau ada STPM, letak STPM, kalau ada STAM, letak STAM. Urutannya adalah yang paling utama, yang paling tinggi tahap pendidikan diikuti yang paling rendah tapi memadai kalau setakat ada diploma dekat diploma saja ataupun tingkatan 6 saja ataupun itu je lah tahap yang diploma saja. Itu lebih bagus. Okay, cara macam mana untuk nak untuk nak tuliskan, kalau macam yang dicontohkan ni dia tulis nama program dengan berapa CGPA dia dapat. Ya betul, yang ni boleh diletakkan. Tapi saya cadangkan juga jika jawatan tersebut anda clear dan anda tahu bahawa jawatan tersebut ada berkaitan dengan mana-mana subjek, anda highlight tentang subjek tersebut. Contoh, anda boleh kata belajar tahap 1 dan intermediate, basic dan intermediate tentang software bla 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 contohnya. Tentang persijilan bla 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 contohnya. So itu dia akan memberi gambaran yang jelas bahawa anda ada knowledge tentang sesuatu benda perkara yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang ditawarkan. So, kalau letak saja nama program, ya Bachelor of Software Engineering. So apa subjek yang ada dalam tu? So itu yang kalau dapat dijelaskan sikit, dia akan jadi lebih membantu pihak recruiter membuat keputusan. Okey, seterusnya berkaitan dengan tadi yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Berapa huraian subjek yang nak diletakkan? Saya belajar 3 tahun je dah. Bukan satu subjek, semester saja dah satu semester saja 3 ke 4 paper saya ambil. Letak yang mana satu ni? Contohnya kan. Nak letak yang mana satu bergantung kepada iklan yang ditawarkan. So pilih kat situ, pilih subjek. Contoh katalah jawatan tu yang dikehendaki graphic designer. Anda belajar kat FIK. Selalu saya tukar FIK ni. FIK, belajar tentang grafik. So, subjek lain dah belajar juga. Tapi jawatan yang pun tentang grafik. So, letakkan ataupun beri penerangan ringkas tentang subjek yang berkaitan dengan jawatan sebagai seorang grafik designer. Itu sahaja. Apa letak exam? Letak sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 dan maksimumnya 3. Memadai. Sebab kalau dalam industri designer ni tulis saja belum cukup kuat untuk mempengaruhi recruiter terima kita kerja. Kena tunjuk bukti. So bukti ni yang akan jadi lagi kuat sama ada dia tahu keupayaan anda, kemahiran anda berapa tentang design suatu design. Sebab dia akan tengok hasil. Dia takkan tengok setakat semua orang tu dah boleh declare bla 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 bla, tapi hasil macam mana? Okey, so saya rasa clear untuk bahagian latar belakang pendidikan. Seterusnya tentang pengalaman kerja. Ini pun bagus juga bukan bagus, kena beri perhatian juga supaya seboleh mungkin anda boleh letakkan juga pengalaman kerja. Kerja apa? Tak peduli, tak ada hal kata orang. Tetapi pengalaman kerja dia bukan semata-mata menggambarkan tentang apa yang anda buat tentang satu perkara. Tapi dia mempunyai orang kata
berkaitan yang besar tentang bagaimana seseorang tu boleh menyesuaikan diri, adanya leadership skill, adanya orang kata boleh bekerja secara ramai, dan mungkin juga orang kata apa nama, kerja dalam tekanan ke contohnya. So di situ boleh nampak daripada pengalaman kerja, dan ini memudahkan majikan untuk nak buat pilihan. So kita senangkan orang yang nak memilih kita ni. So apa sahaja bentuk pekerjaan yang ada, kalau yang relate dengan bidang yang nak diminta, itu memang satu bonus besar lah pada saya. Dan durian runtuh lah kalau dapat yang macam tu. Kalau tak ada macam mana? Saya tak ada Encik Zam, kerja biasa je ni. Kalau mak jual pisang goreng je, boleh ke? Boleh jawabnya. Tapi cara untuk nak menyusun ayat tu perlu sedikit strategi. Kena ada Kalau skill. macam semalam, ya? Kena ada skill. Ya, kena ada skill. Kalau kerja goreng pisang contohnya, tak ada. Mungkin yang boleh di-highlightkan dalam proses untuk nak jual pisang goreng ni, apa yang terlibat? Pisang tanam sendiri ke? Lepas tu yang datang beli tu orang ke tak orang ke? Orang lah kan. Alamak cakap pasal pisang goreng pula je. Petang-petang ni. So kat situ yang perlu di-highlight. Ada skill macam Izzat kata tadi, membantu melariskan atau jualan ataupun memasarkan pisang goreng di warung tempat saya bekerja contohnya. Ataupun kita tak perlu ayat penuh macam tu, just mungkin boleh kata membantu, mempromosi, melaris dan melayani pelanggan di tempat, melayani pelanggan. Titik kat situ. So, kenapa kena kata macam tu? Sebab dia menampakkan bahawa anda ada satu kemahiran yang memang diperlukan dalam dunia kerja walaupun anda bekerja di warung goreng pisang. Kalau macam semalam kita contohkan tentang cashier. Cashier lagilah banyak benda yang boleh dihuraikan berkaitan dengan integriti, berkaitan dengan kecekapan, berkaitan dengan apa nama ni, sikap yang positif, berkaitan dengan belief. So daripada situ anda boleh elaborate kan. Jangan letak cashier semata-mata walaupun di 7-Eleven. So kena, contohnya mungkin membantu proses penyimpanan rekod kewangan apa nama ni, syarikat contohnya. Ataupun bila anda kata mendapat pujian ataupun penghargaan daripada bos dalam menguruskan aliran tunai organisasi ataupun majikan. So, nampak cashier, tetapi kalau anda dapat mengatakan begitu dan mungkin kalau bos bagi surat penghargaan contohnya setiap 6 bulan ataupun setahun sekali, itu boleh digunakan. Dan itulah yang mahal sebenarnya. Jadi tak kira kerja apa. Kalau tak kerja macam mana pula Jazamnya? Kalau tak kerja, tak pernah langsung kerja, kalaulah sekarang ni anda semesta ada cuti yang panjang, pergi kerja. Tapi kalau tak ada kerja, cara yang boleh yang dibuat adalah sertai mana-mana NGO yang ada. Kalau rasa nak join NGO yang pergi luar negara, sekarang ni tak boleh lagi lah. Join mana-mana NGO yang kata tahap bantuan kemanusiaan itu sampai luar negara. Itu lagi advantage. Join mana-mana NGO, insyaAllah program. Kalau tak program NGO, program masjid pun boleh. Tapi macam saya kata tadi, pastikan anda boleh elaborate apa yang anda buat dengan bentuk ayat kata kerja. Kalau penyata semata-mata, nanti boleh cakap bahasa Melayu. Ayat kata kerja macam mana? Ayat penyata macam mana? Boleh recall balik apa yang dah belajar dulu. Berapa je nak letak pengalaman kerja ni? Okey, maksimum 3, sekurang-kurangnya 1. Memang kurang 1 lah, tak ada yang lain lah. Tetapi kalau boleh letak 2 ataupun 3, itu lagi bagus. Lagi bagus. Bukan saja menyatakan jawatan yang anda sandang, tetapi menyatakan apa peranan, apa yang anda buat dalam pekerjaan tersebut. Itu yang memberi impak yang lebih besar. Kali lagi saya takut nanti anda terrecord.
tengok sebab visual lebih kuat kesannya kepada kefahaman dan ingatan dalam minda nak dibandingkan dengan audio. Visual yang dipaparkan kita letak pengalaman kerja. Tapi saya kata the best way adalah kepada fresh grade letakkan latar belakang pendidikan dahulu di situ supaya menepati dengan format yang disarankan oleh mereka yang aktif dalam industri. Boleh setakat ni? Clear ya? Boleh Encik Zam. Okay, very good. Saya ada soalan Encik Zam. Ada soalan Ini dari saya sendiri ya. Okay. Apa dia Ustaz? Dan pengalaman ni sekiranya dalam pengalaman dia menyatakan pengalaman dia membuat ayat dalam ayat kata kerja mengenai pengalaman tu dia buat secara auta bukan fakta. Kalau auta orang kata apa ni solid tak boleh dibuat. Syarikat tak check tu. Syarikat dia tak check lah. Dia tak check tetapi kita takut dia check. Kita ambil jalan selamat. Lebih baik contohnya katakanlah ada iklan apa nama ni jatuh kosong. Tarikh tutupnya hampir sebulan kan. Ada yang macam tu. 2 minggu tu pergilah cari kerja. Kerjalah mana-mana pun. Itu lagi selamat. Tapi kalau tak ada tak apa. Letakkan pengalaman semasa LI sekurang-kurangnya daripada anda semua LI punya. Tak pastikan yang fakta bukan autan. Sebab kalau sekali dia semak orang kata akan memberi implikasi yang sangat besar, boleh dikeluarkan notis berhenti 24 jam boleh. Sebabnya integriti peribadi kita ni yang paling utama. Hard skill orang boleh ajar dan kita boleh grab dengan cepat. Tapi soft skill, sasiah ataupun akhlak kita itu satu benda yang memang memang boleh membawa padah main dengan sikap ni. Saya ada pernah pengalaman kenal seorang Bilal tu. Setiap hari Jumaat dia kira duit, tapi rupa-rupanya dalam kira-kira dia tolak kuis juga dekat dia buah kain dia, lepas tu dia ambil. Akhirnya pecah juga akhir dia, tak kena buah kuis dia. So kita buat benda yang baik saja. So clear tak Clear, Cik Zam. Terima kasih. Jadi soalan yang sangat bagus sebab kadang-kadang bila kita kata kena ada pengalaman kerja, bila dah tak ada kita rasa macam aku auta lah sikit, 1 ataupun 2 je. Ini tipu sunat ni. Kita ambil pernah cakap macam ni, habislah. So tak ada tipu sunat. Sebab tipu sunat kalau dah kantor nanti lagi parah. So kalau tak ada sangat pengalaman kerja, LI boleh diletakkan. Dengan cara sebagaimana yang saya terangkan tadi. Okay, next. Seterusnya berkaitan dengan pelibatan dalam co-curriculum. Kenapa ini penting? Apa lagi dia punya signifikannya Cik Zam? Pelibatan curriculum ni kat universiti yang kita nak kerja kat luar. So tadi saya dah sentuh sikit. Dia berkaitan dengan kemahiran intrapersonal. Kemahiran perorangan. Kemahiran bagaimana kita berhadapan dengan orang lain. So tak payah pergi jauh lah ya. Cuba anda ingat kalau anda buat resume, buat assignment secara berkumpulan. Anda tak kaki tu jenis yang kata untuk saya senang je kerja. Saya pasti settlekan. Nanti saya akan buat yang terbaik. Bagi saya untuk binding je nanti. Orang lain cari bahan, dia ambil untuk bagian binding saja. So kadang-kadang kalau 3 assignment, 4 assignment, semester 1 macam tu sampai semester 4, semester 6 macam tu, sikit-sikit nak binding, sikit-sikit nak binding, angin tak je. So memang kita kata macam tak ada sumbangan sangat kat situ. Jadi daripada situ, selalunya kalau kita dah kena satu sen dah kena macam tu, 2 sen kena macam tu, sen yang seterusnya kita tak nak bekerjasama dengan dia. Dia kalau ada,
kita kata tak seronok, kalau boleh kita nak suruh dia keluar daripada kumpulan kita. Kenapa? Dah nampak dia tidak ada kat situ kemahiran bekerja secara kumpulan. Kat mana kita nak tengok kemahiran kerja kumpulan ni? Melalui pelibatan dalam kurikulum. Contoh macam Kelab Kejaya buat program ni. Adakah seorang tu kata, aku nak buat program ni, jom buat. Tak ada bincangan, tak ada mesyuarat, tak ada diskusi, main buat je. Tak kan? Mesti ada perbincangan. So, perbincangan itulah menunjukkan seseorang tu ada kemahiran tentang bekerja secara kumpulan. Kemudian mungkin dekat situ juga pelibatan dalam kurikulum boleh dilihat tentang leadership dia. Cuma kat sini yang saya nak highlight, seboleh mungkin kalau orang yang ada post bagaimana yang dicontohkan, go ahead. Sebabnya memang kita dah tahu dah kalau presiden mesti dia ada kemahiran, nak tak nak dia kena memimpin. Dan dia juga kena mempengusikan mesyuarat. Dalam mempengusikan mesyuarat perlu ada keputusan. So bermakna dia ni sebagai presiden ada kemahiran untuk membuat decision. Dan dia juga mungkin perlu memikirkan tentang apa masalah yang apa tindakan yang perlu dibuat. Contoh sekarang hari Rabu hari tu. Kita kelab Kesuanan Uniza dengan kerjasama pakat kita buat bazar Ramadan dekat Tumpu. So ada masalah yang berlaku, ada yang timbul, tapi dia punya presiden tu dia datang berbincang. So kat situ kita tahu ada kemahiran kritik problem solving yang dia ada, bagaimana nak mengatasi, datang bincang dengan pihak yang lebih autoriti. Maksudnya begitu. Okey. Tapi timbalan presiden SU ni dia jawatan yang terhad. Dalam kelab hanya ada orang. Kelab Kejaya hanya ada seorang presiden, ada seorang SU dan paling maksimum ada penolong SU. Tapi kalau pada orang lain macam mana? Saya nak letak apa je Sam? Ini yang saya nak highlight. Untuk nak melihat seseorang tu ada kemahiran insaniah, soft skill, kemahiran sebagai seorang pemimpin. Tak semestinya dia seorang presiden, vice presiden, bendahari ataupun apa. Cukup kalau dia menjadi pengarah program contohnya. Contoh dia kata pengarah program debat bahasa Melayu Asia Tenggara contohnya. So, of course, kita tahu kalau dia macam ni, maknanya dia ada kemahiran tertentu. Kalau macam saya dulu, tahun 1, saya ingat peristiwa ni, tahun 1 saya dah kena lantik oleh pensyarah saya untuk jadi pengarah program Karnival Kejaya Universiti Melayu. Tahun 1. So join. Saya ingat lagi masa tu, biasa kalau jadi pengarah ni dia kena berucap masa majlis perasmian. Dengan confident nak pergi tu, saya ingat lagi kawan saya, dia orang Kelantan, dia kata, Zai, mau naik sikit mu tu, gapa dia? Terengganu tu, angkat kamu berucap di tubik Terengganu saja. Izzat, ikhlas saya ingat. Lebih kurang macam Izzat juga. Kita habis nak kontrol, terkeluar juga. Kang kita tu. Kita tengah confident nak bagi ucapan. Alamak, kawan aku ni buat kantor aku pula. Tetapi, dalam kata, daripada situ, majikan tahu bahawa orang ni ada ciri-ciri kemahiran insaniah, soft skill yang diperlukan. So, katakanlah, pengarah tidak, presiden tidak, pengarah tidak, saya langsung tak ada cik. Kalau tak langsung tak ada, sekarang ni masih ada peluang untuk nak join. Sila join. Kalau tak ada, dah semesta ke cik nak pergi ke mana? Join program NGO yang ada di luar. Sekurang-kurangnya ambillah 1 ataupun 3 sahaja. At least ada. Nak menunjukkan. Dan pastikan kalau boleh, pelibatan itu diberi sijil. Nanti senang untuk nak jadikan bukti. So clear setakat ni tentang perkara ni. Yang sebelah kanan saya ni di dalam slide ni, ini antara perkara yang paling utama tulang belakang kepada resume. Kalau tak ada yang ni, untuk fresh grad dia akan jadi susah untuk buat penilaian. Okey, boleh? So kita pindah yang ke sebelah sana. Sebelah kiri kalau saya menghadap laptop saya. Okey, gambar perlu letak ke tak perlu letak? Ya, perlu letak untuk senang. Dan
perlu menggunakan format sebagaimana yang telah dicontohkan. Gambar selfie tak mau. Gambar yang kata masa muda remaja dulu, muka pun memang kalau tengok bersinar kan, umur sebelah 12, 13 contohnya, jangan letak yang sekarang. Berbaloi untuk pergi tangkap gambar sekarang. Ada orang letak gambar dia macam kuruh je, tapi kat luar rupanya saiz-nya boleh tahan juga. Tak nak benda macam tu. Sebab kenapa sebenarnya? Apa besar sangat ke Cik Zam? Dia akan menjadi satu implikasi yang macam ni tau. Kenapa dia letak gambar dia yang sekarang? Adakah dia tak confident dengan diri dia? Ataupun adakah dia ni ada ciri-ciri yang bahasa kasarnya suka menipu? Contoh macam tu. Kita nak elak persepsi. Sebab yang akan menilai kita punya resume ni manusia juga tau. Katakanlah kalau dalam pengalaman dia nampak orang dia macam tu. Gambar resume lain, bila datang orang lain masuk kerja, yang ni lah pakai sondak duit syarikat, dia ni lah yang kaki rasuah, dia ni lah kaki bodek. Takut dia membina satu generalisasi yang umum. Orang yang gambar macam ni tak ria dengan diri dia, dia ada sikap macam ni, so problem. So kita elakkan kemungkinan macam tu. Tengok yang ni dah visual, nak ambil gambar boleh. Okey, seterusnya kemahiran. Kemahiran berkenaan apa? Kemahiran berkaitan dengan bahasa, kemahiran dengan IT, kemahiran profesional yang tersendiri. Kemudian dari segi bagaimana untuk nak menunjukkan darjah ataupun level penguasaan anda terhadap kemahiran tersebut. Kalau kita tengok format kat luar, kadang-kadang kita tengok cantik, dia akan letak macam bar, kotak-kotak kecil. Kemudian pada kotak tu dia boldkan, dia tonekan warna dia. Gelap atau terang, untuk nak menggambarkan bahawa mungkin tahap dia daripada 5 dia berada di tahap yang nombor 3 ataupun nombor 4. Tapi apa yang mengejutkan dalam industri, dia rasa perkara itu susah untuk nak nilai. Melainkan kena guna perkataan, 3 perkataan. Ingat, basic, intermediate, advanced. Kalau memang ada betul post advanced, kalau betul ada lah contohnya, boleh letak. Tapi kalau tak advance, orang dah maklum bahawa yang mana penguasaan dia terhadap sesuatu benda. So, kemahiran apa yang nak letak? Microsoft Word boleh ke? Microsoft Office maksud saya, boleh ke letak? Dulu ya. Zaman saya 2003, 2000 dulu memang kita letak. Tapi apa yang mengejutkan kalau letak sekarang, ada rekruter yang mulut laser sikit, mulut puaka. Alah, sekat Microsoft Office ni kata, ni saya pun tahu dia kata. Kan? So kita kena alert. Ini pandangan orang industri, betul juga. So apa benda yang kita nak letak? Kalau Excel boleh diterima. Sebab Excel tak ramai yang kuasai. Excel ni dia makin lama makin advance dia punya function dia dalam tu. Excel boleh. PowerPoint sekarang ni pun dah tak apa nak ni juga dah pun. Tapi kalau tak ada sangat kemahiran yang lain, boleh letak. Tapi Word tak perlu lah dia. Word tak perlu. So kalau macam kat sini, okay. So, kalau orang yang buat dalam bidang grafik, benda-benda macam ni kena letak. Then, kena jujur dengan tahap penguasaan anda. Kalau kata basic, letak basic. Jangan basic, letak advance. Letak advance, dia boleh tahu. Orang yang dah ada kemahiran advance untuk satu design poster, berapa masa yang perlu diambil. Kadang-kadang dia nak test lepas, sebelum dipanggil temu juga, dia tengok resume, boleh tak kalau kami bagi task dulu untuk nak buat satu banner ke contohnya, sambutan hari raya tahun ni. Boleh tak saya bagi sekarang, lepas tu awak siapkan dalam masa 2 jam. Tiba-tiba anda hantar dalam tempoh 3 jam ataupun 5 jam. Kata ini bukan advance. Lepas tu dia tengok pula, alamak, dia punya poster dia macam tak pro je. So kena hati-hati. Okey, kemudian dari segi bahasa pun sama juga. So bahasa ni juga, kalau ada yang tengok ni, mereka yang kalangan tahun 1, saya sebut kat sini, kalau boleh ambil peluang untuk ambil kursus elektif,
khusus pilihan belajar bahasa selain daripada bahasa ibunda ataupun bahasa Inggeris, ambil salah satu lagi yang lebih sangat bagus. Mungkin kat situ kita boleh pecah dari segi bahasa ni, boleh pecah sama ada penulisan ke, percakapan ke. So kat situ dia ada advantage yang tertentu lah orang yang pandai lebih daripada satu bahasa ni. Okay, clear untuk dua perkara ni? Okay, kemudian dekat sini dia kata special skill. Special skill ni kadang ada, kadang tak ada. So kalau ada boleh letak, kalau tak ada tak apa. Dan yang tak kurang penting juga adalah berkaitan dengan penilai ataupun rujukan. Rujukan mesti letak sekurang-kurangnya seorang. The much better adalah bila letak dua orang. Cara macam mana nak letak adalah orang yang bukan family dan sahabat, tetapi dia boleh menerangkan tentang sikap anda. Sikap, pencapaian anda, personality anda, dan seboleh mungkin letakkan, bukan seboleh mungkin, wajib kena letak orang yang pro dengan anda. Jangan orang yang kontra. Nak letak nama pensyarah, hati-hati. Pensyarah tu suka tak kat korang? Mana tahu apa, masa mula mengajar dulu, tengah pensyarah ajar sekejap, awak kat tangan dalam kelas. Tak tahu, saya rasa tak kenalah cara mengajar macam tu. Saya dah semester 3 kat sini tak pernah jumpa lagi pensyarah macam ni. Habislah kami. Dia dah in kata budak ni tak apa. Aku bagi dia F, tak macam mana awak terlupa. Tiba-tiba letak nama dia. Itu tak rujuk kat dia pula. Tiba-tiba katalah majikan tu telefon sungguh, tak nama, sebut je nama Izzat. Alamak, budak ni lah tanya soalan dulu. Aduh, kantor ya. Jadi seboleh mungkin cari pensyarah yang betul-betul boleh apa nama ni, boleh memperihalkan. Kalau sebelum ni senior anda pernah juga bagi tahu kat saya, Cik Zam, saya letak Cik Zam sebagai rujukan boleh. Saya rasa boleh, tapi pastikan saya maklum. Jangan tiba-tiba letak, lepas tu tak cakap apa-apa. Saya lagi suka kalau letak nama saya, bagi tahu, kemudian bagi satu soft copy kat saya dan saya akan tengok. Kalau betul ada majikan telefon, insya-Allah saya boleh, orang kata, bagi feedback yang positif lah. Maksudnya macam tu. Boleh letak kalau tak ada orang sangat. Kemudian seorang lagi, seboleh mungkin kalau anda pernah bekerja dalam mana organisasi yang berorientasikan keuntungan ataupun juga apa nama NGO pun, anda boleh letak kat situ. Itu lagi bagus. So, inilah sahaja yang saya nak highlight tentang satu resume yang kita ambil sebagai contoh untuk kita bedah. So, sekiranya anda dapat memenuhi kriteria yang basic ini dengan panggil apa? Dengan bentuk dia punya design ni, insya-Allah itu akan dianggap sebagai resume yang menyenangkan mata recruiter dan menimbulkan rasa ingin tahu lebih tentang diri anda. So kalau berterabur, susunan tak kena, ada space yang banyak antara satu benda tu, dia akan mempengaruhi keputusan apa nama ni recruiter. Kena ingat satu benda, ada orang bagi frasa kat saya, sikap seseorang terhadap satu perkara menggambarkan keseluruhan sikap dia. Contoh anda kalau pergi kuliah kadang-kadang lambat. Seminggu kalau ada kuliah 3 kali confirm lambat. So mungkin pensyarah boleh kata inilah sikap dia. Memang delay, memang lambat selalunya. Dia akan jadi over generalisasi. So kena elak benda-benda yang macam tu. So saya rasa itu saja yang saya ingin bentangkan pada petang ini. Kemudian kita mungkin boleh respon kepada soalan yang Izzat kalau ada. Silakan Izzat, saya serahkan kembali kepada Izzat. Okay. Terima kasih kepada Encik Zam atas perkongsian yang sangat detail dan begitu menarik seperti tadi Encik Zam. Seperti yang dikongsikan Encik Zam tadi, nyatakan bahawa yang pada awalnya kita nak buat resume ni kena sedia maintenance fizikal. Betul tak Encik Zam? Betul. Okay. Itu yang utamanya. Okay. Tanpa lengah masa lah. Seterusnya kita beralih kepada sesi soal jawab bersama Encik Zam. Kita boleh mulakan Encik Zam? Boleh. Silakan Izzat. Okey. Yang pertama, resume yang ingin dah hantar itu perlu disediakan dalam 2 bahasa ataupun satu bahasa saja Encik Zam. Contohnya bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ya. Maksudnya dia kena satu bahasa saja.
Satu bahasa, dan yang digalakkan macam sebut awal tadi, bahasa Inggeris lagi mudah. Ataupun option macam ni lah senang. Kalau lah kata organisasi tu organisasi yang besar, contoh JLC ataupun syarikat-syarikat multinational contohnya kan, ini terang-terang lah memang kena bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu awal-awal dia tak tengok. Tapi kalau kita ada syarikat-syarikat tempatan yang dah mula nak naik dan dia nak ambil pekerja, SME ke contohnya, boleh consider lagi untuk bahasa Melayu. Tapi selamat bahasa Inggeris. Tapi kalau ada sekolah sekolah-sekolah swasta ke contohnya, tahfiz Quran ke contohnya yang nak cari, yang tu boleh bahasa Melayu. Tapi kalau kata anda memang ada sedikit penguasaan bahasa Inggeris, buat bahasa Inggeris lagi memberi advantage yang sangat besar. So kena satu bahasa dalam satu resume, tak boleh rojak. Kalau rojak anda buat yang bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu ada, anda lah orang yang pertama buat resume cara macam tu. Sebab setakat ni tak ada lagi. Okey. Kan? Ya, Cik Zam. Okay. Yang soalan kedua, Cik Zam, kalau seorang tu memegang 2 jawatan dalam satu pekerjaan sebab penegang itu kecil, adakah dia perlu asingkan kemahiran jawatan tersebut ataupun sekalikan? Okey. Ya. Katakan kalau jawatan yang diiklan tu clear dan kita tahu pengalaman kerja yang mana ada berkaitan yang sangat signifikan, pilih yang tu. Tapi kalau lah kata dia tak menyatakan, katakanlah macam ni, satu organisasi dia senaraikan jawatan-jawatan yang ada. So siapa minat sila hantar resume. So anda pula tak pasti. Boleh semua. Daripada 5 jawatan tu, 3 tu anda rasa boleh, anda boleh pilih. Jadi anda nak hantar resume secara umum sebagaimana yang diminta. Tapi kalau anda boleh spesifik, saya dalam cover letter, selepas kita buat resume ni, kita ada cover letter ataupun email letter, maklumkan saya memohon untuk jawatan nombor 1 contohnya. Itu memang kena clear bagaimana saya kata tadi. Tapi kalau anda rasa tak apa, jawatan nombor 1 boleh, nombor 3 boleh, nombor 2 boleh, so hantar umum saja, boleh letak sekali dalam tu Izzat, pengalaman tu. Tapi dengan bentuk cara yang macam saya ceritakan tadi. Okey. Dan soalan yang ketiga, dari segi pengalaman kerja tu, boleh diletakkan tak online di Shopee? Boleh. Boleh Zat. Kalau semalam kan saya sentuhkan semalam. Saya kata kalau yang di Shopee ni macam mana. Di Shopee ni anda jangan tunjuk hanya berkaitan dengan sale sahaja. Tetapi anda kena tunjuk kemahiran anda bagaimana nak nego dengan pembekal. Dan pastinya orang meniaga dia kena nego dengan pelanggan dia sendiri. So boleh highlight yang tu. Contohnya kata kalau di Shopee saya mendapat review 5 star. Macam mana yang saya tahu kan kita ada review kan kalau dekat Shopee kan. So bagaimana gunakan yang tu. Contoh kalau orang tu review bagi 5 star, dia komen yang baik-baik, letakkan yang tu. Mendapat balas positif daripada pelanggan dalam berurusan dengan saya. Mungkin dalam kurungan sentiasa dapat 5 star rating ke contohnya, tu boleh. Satu lagi juga yang paling mahal bila kita berniaga, kalau produk tu kita ambil dengan orang, mungkin boleh, kalau semalam saya kata berkemampuan mengadakan negosiasi dengan pihak pembekal untuk mendapatkan harga yang harga yang memuaskan contohnya. So daripada situ kita tak sebut detail. Tapi kalau recruiter tu berminat dengan anda, dia akan tanyalah nanti masa interview ke contohnya, ataupun dia buat video call ke, ataupun dia akan buat call saringan dulu yang awak maksudkan tentang macam boleh nego dengan pembekal ni macam mana? Oh, saya kalau yang tu saya biasa saya check dengan orang lain, harga modal dia RM60. Tapi kalau dengan saya nego dengan dia orang, saya boleh dapat harga RM40.
So gapnya RM20 besar tu. Oh, kenapa, macam mana awak buat? Oh, saya ni ada sikit skill saya macam mana nak mempengaruhi orang lain. So boleh. Shopee, Lazada ataupun platform WhatsApp sendiri pun, WhatsApp pun ada kedai kan sekarang. So boleh highlight yang macam tu. Bukan sekadar kata saya berniaga di Shopee, saya berniaga di Lazada. Tak cukup macam tu. Saya berniaga di PG Mall, contohnya macam tu. Saya berniaga di eBay. Saya berniaga di Amazon contohnya. So bukan sekadar tu, tapi letakkan sesuatu yang ada di sebalik itu dengan penuh bernilai letak kata. Saya mendapat anugerah seller terbaik daripada Amazon contohnya. Kalau Amazon bagi certified, dia bagi cert, sijil, boleh guna itu. So tak ada masalah. Berniaga di mana pun boleh. Okey, itu jawapan saya. Okey, menjawab Cik Zam. Seterusnya soalan yang seterusnya yang ketiga tak silap. Yang ketiga. Okay. Kalau seseorang tu ingin kerja dekat bidang healthcare macam hospital, apa kemahiran yang paling penting yang untuk dia letak dalam resume? Jelas tak Nizam? Kemahiran apa agaknya? Dia kalau kalau ikutkan ada dia punya disiplin dia yang tersendiri kan. Fisioterapi ada dia punya kelulusan yang sepatutnya. Kemudian apa lagi? Adalah yang memang kalau siapa-siapa yang tak ada latihan dalam tu tak akan diterima. Mungkin saya rasa kemahiran yang dimaksudkan sini kemahiran soft skill tadi kot. Kalau soft skill kat situ saya kalau bidang yang ni mungkin anda boleh highlight tentang pelibatan anda dalam NGO ataupun program-program kesukarelawan. Kerana apa? Kerana kalau kita highlight yang dalam NGO dan kesukarelawan ni, kita tahu ini program yang dibuat bukan kepada profit oriented, tapi lebih kepada sumbangan kemanusiaan kita kepada orang lain. Saya rasa kalau saya lah, pandangan saya dalam bidang kesihatan ni, saya rasa majikan terutama swasta dia akan suka kepada orang yang mampu menyantuni pesakit dengan yang baik. Sebab dia akan memberi imej kepada organisasi dia. Orang kata kalau pergi hospital tu dia punya nurse, dia punya bengis, muka macam artis Korea tapi dia punya bengis, orang kan boleh komplain. So bila dia komplain macam tu, organisasi dia terjejas. Tapi kalau dia tahu orang ni volunteer ni hati lembut, pandai bercakap contohnya. So itu satu advantage lah. Kalau kita pergi klinik, kalau nurse kerek sangat, kita bergeram kan. Nurse yang kerek, doktor okey je. So, dapat tangkap maksud saya Izzat ataupun daripada yang bertanya? Takak. Faham. Lepas tu Cik Zam, soalan seterusnya. Cik Zam? Ya, sila. Okay. Ini soalan yang baru. Kalau ada ambil ada skills yang qualified, kalau ambil ada skill yang qualified yang sehingga ambil exam dan dapat CJ, perlu masukkan di bawah skill atau education history? Okey. Kalau kita panggil CJ perintarafan CJ perintarafan profesional ni kita letak bawah education history atau latar pendidikan. Letak yang tu. Sebab itu dia lebih spesifik ataupun boleh letak bawah, saya rasa lebih sesuai dalam special skill. Saya lebih mencadangkan letak dalam special skill, boleh elaborate sikit, kemudian letakkan nama certified tersebut. Certified dalam bla bla bla, certified dalam ini, certified dalam tu, yang tersebut. So yang ini lagilah kena berhati-hati kalau declare, kena tunjukkan bukti sebab dia biasanya akan ada nombor siri dia. So kalau dia nak semak dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat tersebut, dia boleh semak. Tengok nama-nama ni tak ada, pastikan. Tapi kalau ada, benda ni sangat advantage. So sementara saya ingat ni Uniza sekarang ni tengah ada
dalam perancangan, tapi mungkin belum dibawakan lagi. Nanti dia akan offer kepada pelajar dalam mana-mana bidang yang ada certified, anda boleh ambil kursus tu tanpa bayar, free saja. Sebab nak dapatkan certified ni selalunya mahal. Contoh yang baik accountant, saya tak ingat nama istilah dia. Yang ni nak dapatkan accountant bertauliah, dia kena ada certified tertentu. Dan selalunya yurannya mahal. Jadi nanti alert check dengan TNC akademik kot saya rasa. Jangan sampai terlepas. Okay, Cik Zam. Okay. Kiranya sertifikat untuk yang melibatkan NGO letak di bawah skrin Cik Zam. Kalau NGO, dia bagi sijil, mungkin sijil penyertaan, sijil complementary, tu boleh letak bawah aktiviti dan pelibatan. Okay. Lepas tu kiranya yang sertifikat tentang education ni yang melibatkan exam ni saja kan? Cik Zam? Kalau education ni memang education yang rasmi yang ada di negara kita. Diploma, degree, master, PhD, sekolah, yang tu. Ya. Kalau yang ada exam ni dia panggil apa nama ni, sijil profesional mengikut bidang tertentu. Kalau contoh macam saya punya, dia kena ada, katakanlah salah satu teori itu dipanggil Neo-Cognitive Behavior Therapy. Untuk nak dapat praktik Neo-CBT ni, saya kena ambil certified dengan pihak yang menyediakan kursus ni. Dia badan profesional. Dan selalunya memang akan ada exam. Kalau saya tahu accountant ada exam, dalam bidang kesihatan pun sama, bidang syariah pun sama. Okey, Zaid? Okey. Soalan yang kedua last. Font apa yang sesuai untuk tulis resume? Okey. Font ni satu benda yang dia agak subjektif kan. So, mungkin kalau saya suka area contohnya. Orang lain suka Tohama aku contohnya kan. Dia punya apa nama ni, key dia, yang penting tulisan tu mudah untuk dibaca dan dia terang dan jelas. Kan kalau dalam konteks pilihan tulisan ni ada yang sengit, ada yang menyerong, ada yang ada bentuk ni, ambil yang standard yang jenis straight. Tapi kalau yang dicadangkan, kalau tak salah saya, salah satunya area. Okey. Okey. Cik Zam. Lepas tu yang reference tu boleh letak keluarga sendiri tak Cik Zam? Boleh letak siapa? Ahli keluarga sendiri. Tak boleh. Ahli keluarga tak boleh. Sebab dia jadi bias. Contoh kalau mak ayah ada syarikat yang besar, holding ke contohnya kan. Tapi holding dia adalah lembaga pengarah, lain cerita. Tapi kalau kata syarikat enterprise mak ayah kita contohnya, ayah yang jadi pengarah urusan, tu tak boleh. Dia akan jadi bias. Apa nama ni, kalau letak boleh tapi tak aku. Maksudnya tu. Cari orang yang lain tapi yang orang boleh memperihalkan secara profesional kepada kita. Okey. Soalan last Cik Zam, ni last, sungguh last. Tak apa. Dia clear ini. Ada yang peserta yang bertanya, untuk education history tu boleh letak boleh letak CGPA, kena letak CGPA sekali Cik Zam? CGPA letak. CGPA letak. CGPA kalau dulu orang letak dekat biodata. Tapi saya dah setuju dengan format aliran yang biodata hanya ringkas saja, boleh letak dekat yang macam yang saya contohkan sekarang. CGPA memang kena letak. Melainkan kalau dia kata memang kena letak. Kalau cakap ni tak jumpa lagi, tapi kalau dia kata kami nak yang CGPA 3.7 sahaja, yang tu tak payah letak lah kot. Sebab kalau yang bawah pada 3.7 dia takkan terima dah.
Tapi selalu ni tak berlaku macam tu lah. Kita kena letak sendiri. Okey. Okay. Okey. Alhamdulillah saja Encik Zam untuk sesi soal jawab. Okey. Terima kasih banyak Encik Zam kerana telah memberikan jawapan yang begitu relevan dan tepat kepada semua mahasiswa, termasuk diri saya sendiri. Bagi persoalan yang belum terjawab, pihak penganjur akan mengambil maklum dan memohon maaf disebabkan atas faktor kekangan masa. Macam lama dah program kita ni. Jadi semoga segala persoalan mengenai resume telah terjawab hari ini. Yang boleh terjawab, kita akan ambil maklum insya-Allah. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada sesi sebelum akhir, iaitu sesi cabutan bertuah. Inilah sesi yang tak boleh, inilah sesi yang ditunggu-tunggu. Jadi kita akan masuk kepada sesi bertuah ini dan akan semua peserta dapat bersabar dan bersama lagi kita dan tidak lagi meninggalkan chat Webex ini, platform Webex ini. Saya akan menjelaskan syarat pemenang bagi cabutan bertuah tersebut. Okey. Sekiranya nama peserta terpilih, peserta perlu tulis di ruangan chat box tu mengenai kehadiran peserta. Sepertinya saya hadir. Sekiranya timbul nama tu, peserta perlu respon kehadiran peserta tu. Yang kedua, peserta perlu screenshot nama. Nanti untuk bagi bila start cabutan tu akan timbul nama. Jadi screenshot peserta perlu screenshot nama peserta itu sebagai bukti untuk diberikan kepada pihak penganjur. Okey, untuk petang ini kita ada special kita ada special lah. Ada kelainan je berbanding pagi kemarin Kerana pihak penganjur telah awal hadir. Sabar dulu. Dah start Aduh. Sekejap Okey. Pihak penganjur telah menyediakan sebanyak 6 hadiah untuk diberikan kepada para peserta yang bertuah. Hadiah tersebut seperti yang tertera di skrin Webex ni, iaitu yang pertama earpod 2 earpod 2 kali putar, 2 kali cabuk, wireless mouse 2 kali cabuk, tripod selfie, ring 2 kali cabuk. Maknanya ada 6. Setiap dah dipaparkan ada 3 hadiah kan. Maknanya setiap hadiah ni ada 2. Earpod 2, tikus tanpa wayar 2, tripod selfie yang ring 2. Okey. Kita akan mulakan sesi cabutan bertuah kita dengan menggunakan konsep roda impian. Nanti wakil JK akan membuka roda kita. Dan diingatkan, sekiranya peserta tidak berbunyi di chat box, tidak respon di chat box itu, maka kita akan tukar turn lain. Kita akan teruskan pusing roda sampai ada yang berbunyi, ada yang respon. Barulah kita bergerak saja seterusnya. Jadi, okey, boleh bersedia. Untuk hadiah yang pertama, pemenangnya adalah Fatin Aisyah binti Suhaimi. Di manakah anda? Sila respon. Fatin Aisyah ada tak? Fatin Aisyah. Fatin Aisyah 1. Fatin Aisyah 2. Ada tak?
Kita teruskan seterusnya lah. Okey. Tak ada, kita teruskan dengan hadiah pertama lagi. Kita akan putar. Hadiah pertama kita akan putar sekali lagi. Nur Atirah binti Nasir. Adakah anda ada? Sila respon dengan segera. Nur Atirah binti Nasir. 1. Nur Atirah binti Nasir. 2. Sila respon. Ada tak? Sayang ni. Hai. Nur Atirah binti Nasir. 3. Minta JK alert dengan dicek ruangan chat. Ada tak? Tak ada, tak ada. Tak ada. Okey. Saya 2000 tahun ni. Ya. Fatin ni dia ada. Ha? Untuk peserta yang sebelum ni tadi, dia ada cuma kita tak perasan. Okey, nama apa tadi? JK boleh catat nama tadi. Fatin Aisyah ada, jadi kita akan proses hadiah pertama ni untuk seorang lagi. Okey, untuk hadiah pertama kita akan proses seorang lagi Okey. Untuk seterusnya kita boleh putar roda untuk hadiah yang pertama. Bagi orang kedua. Muhammad Hafizuddin Amri. Faizal. Sila muncul diri, sila respon, munculkan diri anda. Sila respon. Hafizuddin. Muhammad Hafizuddin. Sila respon hadir di ruangan chat. Tipok ni. Tolong hadir lah. Okey, Muhammad Hafizuddin 1. Muhammad Hafizuddin 2. Muhammad Hafizuddin. Muhammad Hafizuddin 3. AJK. Ada yang respon? Okay, tak ada. Tak ada, okey. Okey. Kita teruskan putaran untuk hadiah pertama juga. Untuk orang kedua. Okey. Putar. Bila nama dah kena ni. Agak nama saya kena lah. Amin. Oh, hampir. Hamidah binti Amran. Hamidah binti Amran. Sila respon dengan segera. Sayang ni. Alhamdulillah ada. Okey, Hamidah binti Amran. Tahniah anda hadir, tahniah. Rezeki anda pada petang ni. Okey, kita akan fokus kepada hadiah kedua. Iaitu wireless mouse. Okey. Kita pertarungan telah bermula. Sempat lagi untuk berdoa. Muhammad Farid bin Makno. Sila respon. Rasa macam hadir ni. Muhammad Farid bin Makno. Alhamdulillah hadir dengan pantasnya direspon. Rezeki anda hari ini. Tahniah, tahniah. Tahniah Muhammad Farid. Okey.
Untuk orang yang kedua, untuk kali kedua, bagi hadiah kedua pula, sila putar. Siti Nur Ainina Rabiha binti Rusdi. Siti Nur Ainina, sila respon dengan segera. Alhamdulillah, itu pantas juga. Inilah semangat kita mahu. Tahniah Siti Nur Ainina untuk hadiah wireless mouse. Okay. Okay, untuk hadiah yang keempat tak silap saya. Okay, sama-sama. Untuk hadiah keempat, tripod selfie ring. Putaran dimula. Sempat lagi berdoa ni. Doakan saya juga. Kawita. Ayo. Mantap. Tahniah anda hadir. Tahniah anda bertuah pada petang ini. Okey. Untuk yang terakhirnya, putaran terakhir. Untuk hadiah terakhir, putaran terakhir. Siapakah yang bertuah? Hanis Syahira binti Baharum. Adakah ada hadir? Sila respon. Alhamdulillah. Inilah paling pantas daripada sebelum ini. Tahniah Hanis Syahira. Dan dia telah menjadi peserta terakhir yang bertuah pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi kepada pemenang untuk alert dengan grup WhatsApp resume berkualiti tak tu untuk tutup ada dengan pihak penganjur. Tak apa, next program insya-Allah kita buat lagi cabutan betul insya-Allah. Pastikan join. Okey, kepada pemenang juga pihak penganjur akan menghubungi anda dalam waktu yang terdekat. Terima kasih. Sekejap Okey, dengan berakhirnya sesi cabutan betul tersebut, maka berakhirlah pertemuan kita pada petang ini dalam slot perkongsian tentang resume berkualiti tak tu. Jadi saya sebagai moderator pada petang ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita Encik Zalia Azam bin Muhammad yang telah berkongsi ilmu dan pengalaman beliau pada petang ini. Encik Zam ada kata-kata akhir? Encik Zam? Cik Zam dah terpaksa keluar dulu sebab Cik Zam ada urusan. Okey, maafkan saya. Okey, baiklah. Semoga ilmu dan input-input yang kita dapat pada petang ini dapat dimanfaatkan oleh kita bersama. Akhir kata, sebelum mengundur diri, saya memohon ribu kemaafan jika terdapat kekurangan, kelemahan dan kesalahan saya sepanjang saya mengendalikan program ini. Sesungguhnya kelemahan itu datang daripada kealpaan saya, sedang segala kebaikan itu datang daripada Allah Ta'ala. Kita sudahi majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan soal as. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dan sama-sama juga kepada semua. Boleh bersurat.